Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pengajaran pendidikan Islam tingkatan 5. Hari ini kita akan membincangkan tajuk Kaifiat Perkahwinan Unit 3, iaitu Rukun Nikah. Baiklah, rukun nikah ada 5 perkara, iaitu yang pertama bakal suami, bakal isteri, kita pendekkan jadikan dia suami, isteri, 2 orang saksi, wali, dan yang terakhir ialah akad, ijab dan qabul. Jadi kita pendekkan suami, isteri, saksi, wali, ijab dan qabul. Baik, kita lihat syarat-syarat bakal suami dan isteri. Bakal suami mestilah beragama Islam, maka tidak boleh berkahwin wanita Islam dengan lelaki bukan Islam. Mestilah seorang lelaki. Jadi sebab apa dia highlight lelaki? Kerana masa sekarang ni kita lihat ada juga orang yang berketerampilan seperti lelaki tetapi sebenarnya bukan lelaki. Tidak beristeri 4 pada satu-satu masa. Kalau lelaki tapi telah mempunyai 4 isteri, maka tidak boleh lagi dia berkahwin. Sehinggalah dia berpisah hidup atau mati dengan salah seorang isteri yang ada, barulah dia boleh berkahwin dengan perempuan yang seterusnya. Bukan dalam ihram, maka ketika berkahwin tidak boleh berada dalam ihram, iaitu berkahwin merupakan perkara larangan dalam ihram. Bukan mahram dengan isteri. Kita lihat syarat bagi bakal isteri. Yang pertama, Islam atau ahli kitab, beragama Islam atau beriman dengan nabi-nabi yang terdahulu sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Persoalannya sekarang, ada lagikah mereka yang beriman dengan kitab asal, kitab-kitab yang diturunkan pada nabi-nabi dan rasul sebelum nabi? Jadi di situ kita kena lihat, adakah wanita-wanita ahli kitab hari ini sebenarnya beriman kepada Allah ataupun bagaimana? Seterusnya, perempuan, dia mestilah asal dia seorang perempuan, bukannya seorang perempuan jadi-jadian ataupun kerana menukar jantina ataupun mempunyai cara hidup sebagai seorang perempuan sedangkan hakikatnya bukan. Bukan isteri orang, bukan dalam ihram, bukan mahram dengan suami, dan bukan dalam edah. Edah ialah tempoh larangan berkahwin bagi wanita yang bercerai dengan suaminya, sama ada cerai hidup ataupun mati. Seterusnya kita lihat pula maksud wali. Wali ialah orang yang berkuasa mengahwinkan seseorang perempuan. Seterusnya ialah syarat wali nikah. Yang pertama, mestilah beragama Islam, lelaki, baligh iaitu cukup umur, berakal, tidak dalam ihram haji, tidak ditegah kuasanya daripada membelanjakan harta atau disebut juga sebagai muflis, dan merdeka iaitu bukan hamba. Baik, seterusnya kita berpindah kepada susunan wali nikah. Yang pertama ialah bapa, bapa kepada perempuan tersebut. Seterusnya ialah datuk. Yang ketiga, adik-beradik lelaki seibu sebapa, sama ada dia ialah abang ataupun adik kepada pengantin tersebut, asalkan dia cukup umur. Seterusnya, adik-beradik lelaki sebapa. Seterusnya, anak saudara lelaki, bapa saudara seibu sebapa, bapa saudara sebelah bapa, dan terakhir ialah sepupu. Sebelum berpindah kepada wali yang seterusnya, yang terakhir ialah wali hakim. Wali hakim ialah wali yang kita gunakan untuk berkahwin di mahkamah. Jenis-jenis wali.
Yang pertama, wali nasab ataupun wali yang mempunyai hubungan darah dengan wanita yang akan berkahwin. Baik, dibahagikan wali nasab kepada dua, iaitu wali mujbir ataupun boleh memaksa anak gadis untuk berkahwin, iaitulah bapa atau datuk yang berhak mengahwinkan gadis tanpa persetujuan si gadis tersebut. Kalau yang berkahwin tu ialah janda, maka wali mujbir tidak ada. Orang janda dia boleh membuat keputusan sendiri sama ada menerima perkahwinan tersebut ataupun tidak. Wali bukan mujbir, iaitu selain bapa dan datuk, seperti adik-beradik lelaki seibu sebapa ataupun sebapa. Maka mereka ni ialah wali bukan mujbir, wali yang tidak boleh memaksa. Seterusnya ialah wali hakim, iaitu orang yang diberi kuasa oleh sultan atau pemerintah untuk mengahwinkan perempuan ketika ketiadaan wali. Jadi kalau kita lihat senario di Malaysia, orang yang berkuasa atau pihak yang berkuasa dalam agama Islam di bawah sultan ialah Majlis Agama Islam negeri masing-masing. Dan di bawah Majlis Agama Islam kita ada mahkamah syariah daerah. Maka wali hakim ialah qadhi di mahkamah syariah di daerah masing-masing. Baik, mari kita lihat pula istilah-istilah tambahan dalam tajuk wali, iaitu wali akrab, disebut juga wali nasab atau wali akrab. Wali akrab ialah wali yang hampir dengan perempuan tersebut, termasuklah bapa dan datuk. Baik, yang kedua istilah sekufu. Sekufu bermaksud setaraf dari segi keturunan, pendidikan, pekerjaan atau lain-lain, termasuklah umur. Jadi dalam bab perkahwinan, oleh kerana kita disarankan, disuruh untuk memilih pasangan, maka kita kena mengambil berat juga tentang sekufu. Wali mujbir berhak mengahwinkan anak gadisnya tanpa persetujuan si anak dengan syarat lelaki tersebut sekufu dengannya. Jadi bapa dan datuk yang hendak memaksa anak gadis untuk dikahwini hendaklah melihat daripada aspek sekufu. Baik, kita berpindah kepada sebab berpindah kuasa wali nasab kepada wali hakim. Yang pertama, tidak terdapat wali nasab mengikut susunan. Memang tak ada wali lah. Memang tak wujud. Perempuan ni ialah seorang yang sebatang kara. Yang kedua, wali akrab tidak dapat dikesan. Kemungkinan berlaku malapetaka hingga kehilangan kedua orang tua dan sanak saudara, ataupun dalam keadaan negara berperang, maka anak gadis ni terputus hubungan dengan keluarga. Bila dia nak kahwin, maka dia akan kahwin di mahkamah. Seterusnya, wali tinggal jauh melebihi 2 marhalah. Jadi kita tengok dalam hukum syarak ditetapkan melebihi 2 marhalah, wanita tersebut boleh berkahwin menggunakan wali hakim. Tetapi Undang-Undang Keluarga Islam Malaysia menetapkan selagi mana wali berada di negara kita, negara yang sama, boleh dihubungi, maka hendaklah menggunakan wali akrab. Contoh, mereka yang tinggal di Kedah mempunyai keluarga atau wali yang berada di Johor, jauh di selatan sana, maka ayah yang berada di Johor hendaklah pulang untuk menjadi wali. Hatta walinya berada di Sabah, Sabah yang dipisahkan dengan Laut Cina Selatan, maka hendaklah pulang untuk menjadi wali kepada anak gadis yang berada di Semenanjung. Jadi oleh kerana zaman sekarang ni perhubungan kita dia tidak terhad kepada berjalan kaki, tiada kenderaan. Sekarang ni kita ada
pengangkutan yang baik, maka walaupun jauh kita kena baliklah. Berbeza dengan berkahwin di luar negara, iaitu negara jiran lah, Thailand. Walaupun dekat, contohnya negeri Perak belah Parit Buntar contoh. Kan dia nak pergi ke belah Thailand, Bukit Kayu Hitam tu mungkin memakan masa 3.5 jam ataupun kurang. Bukanlah terlalu jauh kan, ataupun kita berada di Kedah ni, jadi tidaklah terlalu jauh, mungkin makan masa 1 jam lebih katalah jarak tu. Tapi oleh kerana dia di bawah pentadbiran negara lain, maka dikira dua mahalah pada hakikatnya ialah 90 km ataupun lebih sikit kan. Ada banyak pendapat tentang dua marhalah, ada kata 90, ada kata 89, ada kata 92. Jadi kita ambil 90 km dikira dua marhalah. Bukan jauh sangat untuk zaman sekarang ni. Kita nak kereta mungkin 1 jam lebih saja sampai. Kalau duduk dalam Malaysia ni 1 jam lebih itu 3 kali sehari pun kita boleh pi. Baik, seterusnya wali akrab dalam tahanan, dalam penjara, yang tak mungkin kita boleh panggil dia balik rumah ke, maka bolehlah anak gadis tersebut kahwin di mahkamah. Wali dalam ihram haji atau umrah. Jadi mereka pergi menunaikan haji atau umrah, tak balik lagi. Anak di sini dah sangat nak kahwin dah tetap tarikh apa benda, tapi kena pula wali pergi Mekah, maka kahwin di mahkamah. Tapi logiknya kalau ibu bapa wali kita ke Mekah, biasanya tidaklah berlaku di rumah ni anak kahwin. Baik, wali menyembunyikan diri, wali enggan mewalikan anaknya, mungkin berlaku pergaduhan ke apa, tidak dipersetujui perkahwinan tersebut. Wali enggan mewalikan perkahwinan anak, maka anak boleh berkahwin menggunakan wali hakim. Mari kita lihat kepentingan wali dalam sesebuah perkahwinan, iaitu untuk menentukan sesuatu perkahwinan itu sah, kerana pernikahan menjadi tidak sah tanpa kehadiran wali. Dalam sesebuah akad perkahwinan diperlukan 2 orang saksi. Jika dilihat dalam amalan masyarakat, saksi dalam sebuah perkahwinan biasanya ditetapkan adalah di kalangan ahli jawatankuasa masjid di sesuatu kampung, ataupun boleh juga dipilih saksi di kalangan ahli keluarga. Mari kita lihat syarat saksi dalam sebuah perkahwinan. Mestilah seorang yang beragama Islam, baligh, adil, iaitu tidak melakukan dosa besar. Sebab itu Ustazah kata tadi, biasanya dalam amalan masyarakat, saksi ialah dari kalangan AJK, ahli jawatankuasa masjid, yang sentiasa hadir ke masjid dengan melakukan ibadah-ibadah di masjid lah. Seterusnya ialah lelaki, memahami lafaz ijab dan qabul serta sempurna panca indera, iaitulah boleh mendengar, melihat dan boleh bertutur. Hikmah saksi dalam perkahwinan, yang pertama ialah memuliakan sesuatu ikatan perkahwinan. Yang kedua, untuk mengelakkan berlakunya fitnah atau persoalan di kemudian hari. Yang ketiga, menjamin perkahwinan itu sah. Yang keempat, memuliakan majlis akad nikah. Jadi sebenarnya akad nikah ialah satu perkara yang sangat besar dalam kehidupan kita, maka hendaklah hadir ramailah kan, ramai selain pada pengantin lelaki dan perempuan, wali, maka kena ada lagi 2 orang lelaki yang menyaksikan ikrar atau akad nikah tersebut. Seterusnya, memberi keterangan jika berlaku pertikaian atau persoalan. Itulah kebaikan atau hikmah adanya saksi dalam akad nikah. Kita berpindah pula kepada rukun nikah yang seterusnya.
ijab dan qabul. Ijab ialah lafaz yang diucapkan oleh wali. Contoh, aku nikahkan anakku Roqiah binti Hasan dengan disebut nama pengantin lelaki. Qabul pula ialah jawapan penerimaan yang diucapkan oleh bakal suami. Contohnya, aku terima nikahnya Roqiah binti Hasan dengan mas kahwinnya berapa lah. Itu ialah lafaz penerimaan nikah yang kita namakan sebagai kabul. Baik, beralih kepada syarat ijab, dilafazkan oleh wali atau wakilnya. Jadi wali iaitu bapa dia atau datuk dia ataupun abang dia atau bapa saudara dia, atau boleh diwakilkan wali kepada orang lain. Contohnya Tok Imam lah, Tok Imam di kampung. Sebab bukan semua orang boleh bercakap, khususnya di khalayak ramai. Baik, seterusnya, ijab dan qabul berlaku dalam satu majlis, satu keadaan itulah kita duduk tu kita panggil majlis, ataupun pada waktu yang sama di tempat yang sama tu. Tidak menggunakan bahasa kiasan, lafaz jelas dan difahami. Difahami oleh wali faham bahasa pengantin, pengantin faham bahasa wali, saksi memahami lafaz ijab dan qabul. Tidak diselangi dengan diam yang lama atau perkataan lain yang tidak ada kena mengena dengan ijab dan qabul. Baik, bagaimana pula perkahwinan yang mana pengantin lelaki tersebut mempunyai masalah dalam pertuturan, sama ada gagap ataupun sengau ataupun orang Kelantan panggil ngidung, kan? Jadi bagaimana pula dengan orang-orang yang macam ni? Maka hendaklah dicari orang yang boleh memahami lafaz ataupun ikrar depa ni. Kalau dia bisu, maka kena cari juru bahasa isyarat bisu. Jadi dia buat isyarat, maka orang akan terjemahkan balik apa dia yang ditunjukkan oleh pengantin tersebut. Maka saksi pun faham. Jadi ataupun bolehlah kita wakilkan calon bakal pengantin lelaki, kita wakil penerimaan dia, orang lain menerima nikah bagi pihak, kan? Sebab dia tak boleh bercakap, dia bisu, dia gagap, ataupun dia ada masalah dalam pertuturan. Baik, syarat qabul dilafazkan oleh suami atau wakilnya, tidak menyalahi ijab. Apa maksud tidak menyalahi ijab? Contoh kata wali, aku nikahkan dikau dengan anakku Roqiah binti Hasan dengan mas kahwinnya RM1,000 tunai. Maka jawablah bakal pengantin tersebut, aku terima nikahnya Aminah, nama lain. Maka dia menyalahi ijab. Kita sebut nama lain. Tapi kalau nama yang disebut, contoh Roqiah binti Hasan, nama panggilan di rumah ialah Oki, kan? Contohlah, aku terima nikahnya Oki, nama dia, nama samaran, nama manja dia ialah Oki, maka diterima. Baik, tidak dibataskan dengan masa. Contoh, aku terima nikahnya untuk tempoh 2 minggu. Ada batasan masa. Tidak dengan lafaz ta'liq. Aku terima nikahnya jika aku menerima sebuah motor, contohnya. Tidak diselangi dengan diam yang lama atau perkataan-perkataan lain yang tidak ada kena-mengena dengan lafaz ijab. Ustazah harap pelajar-pelajar boleh mengingat rukun nikah dengan mudah dan jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.